Saya nak cungkil sedikit, boleh Datuk Seri? Boleh. Sebab memandangkan Datuk Seri adalah pengerusi tetap veteran UMNO Malaysia. Ya. Dan juga bekas Ketua Pengarang Kumpulan Karang Kraf. Jadi saya pasti Datuk Seri ada banyak cerita yang mungkin boleh kongsikan kepada kita, khususnya generasi muda pada hari ini. Siapa Datuk Seri Anwar Ibrahim? Daripada kacamata Datuk Seri. Silakan Datuk Seri. Tok makan kuih dulu. Ya, makan. Kita boleh makan kuih. Saya nak ada tumpukan pada jawapan ni. Tengok naratif dia macam mana. Betul. Dia begini ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim bermula kegiatannya dengan Angkatan Belia Islam, ABIM. Habis. Beliau melonjak daripada ABIM menjadi presiden kepada WAMI, World Islamic Youth Movement waktu itu. Dan waktu itu negara kita berhadapan dengan masalah besar. Apabila ada certain kelompok komunis, aliran Marxis, mengelilingi Tun Razak. Ini cerita benar. Cerita benar Okey, cerita benar. Ini cerita menarik, panas. Jadi ini dinyatakan pada saya oleh yang oleh Tengku Razak Hamzah. Okey. Kan? Jadi 6 hari sebelum almarhum Tun Razak mengembuskan nafas terakhirnya, beliau seolah memberi amanat. Dia kata we need to do a lot of changes di Malaysia. So antaranya dia kata pertama sekali waktu itu dia nak dibebaskan Datuk Harun sebab mereka melihat bahawa perjuangan Datuk Harun ini ditentang oleh komunis. Beliau menjadi mangsa. Dan kedua dia kata, kita kena bawa masuk Anwar Ibrahim dalam UMNO. Dia cakap, Ini amanat Tun Razak yang diberikan kepada Tengku Razali, bawa Anwar. Kerana kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bersama dengan UMNO, dan kalau ketika itu bersama dengan PAS, besar kemungkinan masa depan UMNO agak suram. Itu adalah satu boleh tanya dengan Tengku Razali sebenarnya ni. Sebab itu bila dia balik, apabila Tun Razak dah meninggal dunia apa semua, Tengku Razali menjemput Datuk Seri Anwar Ibrahim ke pejabat beliau. Waktu itu beliau di Yayasan Anda. Okey. Kata ini Tengku Razali, Anwar dia tak ada rasa. Anwar, why don't you join? Sebab waktu itu Tengku Razali sudah pun bertemu dengan Mak Yan, Allahyarham Mak Yan. Dia baik dengan ibu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim di Petampau. Okey. Jadi Mak Yan kata okeylah, saya akan pujuk dia lah. Saya sendiri nak jumpa dengan Anwar. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim jumpa dengan Tengku Razali yang kebetulan waktu itu sebagai Menteri Kewangan. Jadi pujuk. Jadi Datuk Seri Anwar kata, dia Datuk Seri Anwar ni satu perangai. Dia satu aja kalau dia kata itulah. Saya tahulah Datuk buat dalam keputusan dan kepimpinan tertinggi. Dia lah begitulah. Cara dia tu. Kan? Macam kita pun orang berprinsip. dalam UMNO kita waktu jadi ketua pemuda. Sebab kita dia jadi naib presiden, timbalan presiden UMNO. Dia cara dia begitu. So, jadi dia bertanya pada Tengku Razali, macam mana nak masuk UMNO? Saya perjuang Islam, dia kata. Okey. So, Tengku Razali kata, kalau betul nak kat Islam, saya sekarang ni sedang merencanakan untuk menubuhkan Bank Islam. Bank Islam inilah, ketah kerja Bank Islam inilah merupakan satu ufti peminangan Tengku Razali pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masya Allah. So kalau you betul nak perjuang kat Islam, nah inilah Bank Islam punya ketah kerja ni, you bawa lah. Saya bertanya yang waktu itu yang pergi bertemu dengan beliau adalah Saudari Ibrahim Ali, sekarang Presiden Putra. Saya tanya Ibrahim Ali, dia kata betul, dia kata aku bawa pikul, tahu lah Anwar, aku tak bawa, aku yang pikul dia punya ketah kerja tu. Jadi artinya penubuhan Bank Islam itu di tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Direncanakan oleh Tengku Razak Hamzah. Ini realiti sejarah yang orang tak tahu. Kemudian bila Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk, ketika itu krisis berlaku antara Tun Hussein On. Dan kita tak jangka bahawa Hussein On ni ada masalah dengan Tun Dr. Mahathir. Okey, bapa Datuk Syamudin. Okey, jadi Dr. Mahathir sudah menerima pemasukan dan Datuk Anwar Ibrahim apa semua. Minta Anwar lawan Najib Syahmi, Ketua Pemuda. Jadi para pendukung, penyokong Datuk Harun, of course, dia tak boleh menerima kepimpinan Najib Syahmi. Macam mana sekarang ahli UMNO tak boleh menerima kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini realiti. Dia ada persamaan. Lebih kurang sama. Sejarah repeated. History oleh repeated. Esok Allahyarham Datuk Harun selalu ceritakan saya. Kamal, ingatlah. Sejarah itu seringkali berulang-ulang. Cuma di tempat dan waktu yang berbeza. Jadi, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim lawan jawab Presiden Ketua Pemuda menentang Haji Syami. Menang 10 undi di Dewan Bahasa. Kemudian lepas itu dia bertanding lagi, dia menanglah besar lah. Dan dia pun meningkat. Daripada Ketua Pemuda, dia naik jadi sebab Ketua Pemuda lama dia pegang. Dia waktu dia Ketua Pemuda. Waktu itu juga UMNO ada krisis.
ada krisis UMNO antara Tun Musa Hitam dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Maka wujudlah kenyataan UMNO ini sudah dipenuhi oleh AIDS. A itu Anwar Ibrahim, D Daim, S Sanusi. Ini sejarahnya. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim meneruskan kariernya sebagai ketua pemuda, kemudian dia bertanding naik presiden. Menang besar. Kemudian beliau melihat perlu kepimpinan ini diteruskan, dia bertanding timbalan presiden. Banyak orang tidak tahu, orang kata bahawa Anwar Ibrahim ini tokoh gapah nak jadi timbalan presiden. Tidak. Orang yang bertanggungjawab yang hendakkan Anwar Ibrahim jadi timbalan presiden adalah Allahyarham Megat Junid. Tapi dia tanya pada Dr. Mahathir. Mahathir kata tak boleh. Akhirnya Datuk Fadil Cik Wat, timbalan menteri luar waktu itu, yang baik dengan Tun Siti Asmah. Dia berjumpa sekali lagi di Pulau Pangkor dalam bot. So bila dalam bot itu dia tanya Dr. Mahathir kata, Doktor Sri, macam mana ni kita nak Anwar jadi timbalan presiden? Sebab waktu itu Anwar dipimpin jadi timbalan presidennya Cik Gapar. Jadi Mahathir kata dia very reluctant. So dia letakkan syarat. Make sure kalau Anwar boleh dapat 100 bahagian mencalonkan dia sebagai timbalan presiden, I will out. Itulah wujudnya gerakan kumpulan tim wawasan. Jadi masalahnya bila dia jadi timbalan presiden, maka ramailah orang berkumun kerana waktu itu dilihat Anwar calon Perdana Menteri, maka berdecup-decup lah tangannya. Sebab itulah saya tengok kawan Azizah ni dia pakai tangan, dia pakai sarung sampai sekarang. Ramai sangat nak salam. Dr. Wan ni dia jaga dia punya personality dia. Tahu kan? Ini soalnya bersentuh apa dia tak nak. Perangai setengah orang bila nak nakkan jawatan, nakkan projek apa semua. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pula naik daripada Menteri Kewangan, daripada Menteri Pendidikan jadi Menteri Kewangan. Ada beliau bertanya dengan saya. Saya rapat juga dengan beliau. Saya kekal sebagai ahli UMNO. Saya tetap kekal dalam UMNO. Dia cakap, Kamal, saya ingat lagi peristiwa itu di rumah di Setia Murni. Ingat lagi. Kamal dia kata, ini Dr. Mahathir. Dia memanggil Dr. Mahathir. Ini satu ayat yang digunakan. Dia tak panggil Mahathir. Dia Mahathir. Ada pronunciation itu berbeza lah. Utara punya. Utara lah. Utara ke mamak ke tak tahulah. Jadi, dia kata Dr. Mahathir nak lantik saya sebagai Menteri Kewangan. Kata, apa nas? Dengan Anwar ni, dia tahulah kalau nak bercakap dia. Apa nas? Pemimpin Habib lah katakan. Dia kata sekarang rasional lah. Jadi dia kata it's a trend dunia nak jadi Perdana Menteri mesti jadi Menteri Kewangan. Jadi waktu itu dia kata ini John Major di England asal Menteri Kewangan dapat jadi Perdana Menteri. Begitu juga di Jepun. Nakasone jadi Menteri Kewangan akhirnya jadi Perdana Menteri. Saya kata kalau itu okeylah. Tapi Pak Syekh dia kena syarat lah. Dia marah saya. Apalah hang ni tak habis-habis dengan syarat. Tidak Pak Syekh. Kita panggil dia Pak Syekh. Tak tahu sekarang panggil dia apa. Kita kalau rapat dengan dia, kita panggil Pak Syekh. Syekhul. Awal lama. Kan? Jadi, Pak Syekh, you kalau betul-betul nak jadi Menteri Kewangan, you kena berhenti daripada naik mimbar. Masalah, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dulu suka baca khutbah Jumaat. Dia kata, pasal apa-apa panas. Saya kata, dalam isi kandung khutbah itu, you berkata, you berseru pada diri you dan sidang Jumaat. Hendaklah kamu menjauhi, menduakan Allah. Yang kedua, jauhkan diri kamu daripada judi. Jauhlah diri kamu daripada zina. Jauhlah diri kamu daripada riba dan sebagainya. Saya kata dekat dia, Pak Syekh, kalau you jadi Menteri Kewangan, you lah bapak ribanya. Sebab semua urusan bank, dia punya interestnya ditandatangan oleh Menteri Kewangan. Dan waktu itu, Genting Highland penyelesaian setiap bulan. So every month you sign. Saya khawatir bahawa ini akan mendatangkan kifarat. Kita umat Islam kena percaya tu Wabi. Wabi saya tahu. Tapi di persampingan itu ada perkara yang... Of course, itu yang saya nampak. Akhirnya ini yang saya lihat. Itu tak boleh kita nafikan. Yes. Dengan pemberian saham 10 lot kepada... Okey. Saya nak bab itu. Ini ketagasan Anwar. Ini satu hal lagi. Satu ketika tu, dia pula jadi Menteri Kewangan. Okey, bila jadi Menteri Kewangan, tak apalah dia cerita isu habis. Waktu itu dia mengambil alih untuk pengagihan saham yang ternyata begitu baik, iaitu saham Petronas Dagang. Apa yang Datuk Seri Anwar buat, dia bagi tiap-tiap satu orang 10 lot. 10 lot. Okay. Semua syarikat. Semua anak-anak Melayu.
Okey. Anak Melayu. Anak Melayu. Bumi Putra lah. Yang mengagetkan adalah Datuk Salamun. Saya boleh cakap Datuk Salamun boleh nafikan kalau saya cakap saya ni tak betul. Itu arahan Datuk Seri Anwar Ibrahim. So, saya pun jumpa dengan Salamun. Dia kata, Mun, ini ada cabut duit ni. Maklum sajalah waktu tu kita dona korporat baby kan. Kalau satu saham, dari 10,000 saham, kalau 10 lot 10,000, saya minta 2 lot. 2,000. Dah lah ke situ. Salamun kata, kalau nak yang ini, tapi jumpa saya pergi dari Timur ni. Pergi. Pagi. Ingat lagi. Jam dia nak pakai. Mana pakai kasut pun pakai balik. Kot pun nak pakai Dioni. Ini style sikit kan. Anwar Ibrahim kan nak style. Kan. So dalam kereta tu dia cerita dengan saya. Apa hal kata. Pak Syekh kata. Ini tentang apa saham penonah dagang. Awaknya. Kita kalau boleh saya nak minta 2 lot lah. Itu apa dia cakap kat saya. Pada saya baik dengan dia. Rapat ni. Apa dia cakap? Kamal. Aku nak ambil alih ni untuk pembahagian saham-saham ini, aku berperang dengan Rafidah. Kerana waktu itu pembahagian saham-saham ini ada di bawah kontrol ataupun di bawah penguasaan Datuk Paduka Rafidah Aziz. Industri dah. Industri. Jadi saham-saham ini tak ada kementerian lain. Jadi dia ambil itu, dia kata aku berperang dalam kabinet. Akhirnya aku dapat. Tujuan aku nak bagi sebab ini hasil minyak, hasil bumi kita. Bagilah orang Melayu semua rasa seorang satu man. Jadi sebab itu aku bagi ayat dia tu. Itu ayat dia. Dia boleh tanya. Saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim tengok sekarang ni, dia akan ketawa lah benda ni. Ini ayat dalam kereta. Masya Yang Allah. bawa kereta tu Sani, belah kirinya bodyguardnya Mokhtar. Saya ingat lagi daripada Siti Murni pergi ke Kementerian Keuangan. So, saya kata saya tak boleh. Tak boleh lah. Takkanlah kita duk berjuang untuk bangsa kita. Kerana hang baik dengan aku. Maka aku kena baik hang. Inilah masalah Anwar Ibrahim. Too much on his principle. Maksudnya dia punya integriti itu bermula pada episod dia Menteri Kewangan. Memang begitulah cerita dia. Sebab tu dia dibenci oleh bos dia. Inilah Sebab masalah dia dia. tak bersekongkol. Ini masalah dia. Tak menyelamatkan anak pinak dia. Itulah masalahnya. Wujudnya dengan... Dan fitnah pun datang. Datanglah semua Apa tu. sial aku tak tahu lah. Ini saya tak tahu lah. Tak, bagi saya melihat keadaannya. Saya bercakap yang benar. Kerana waktu itu, saya lah ketua pengarang. Dapatlah selalu jumpa dengan dia dekat rumah di Timur ni. Ada chemistry lah. Jadi dia bercerita kerana dia buat 2 hal apa semua ni. Apalah dia orang nak buat. Lah waktu itu saya cukup kecewa dengan Azmin Ali sekarang. Saya kecewa dengan Azmin Ali. Apa peranan dia pula? Sekarang dia ada pengkhianat. Itu apa masalah dia pula? Tak, waktu itu dia kena penyepak dengan Tajir Rahman. Pakai salah. Ahli Parlimen pakai salah. Apa pernah cekik dia kat atas tu. Cekik. Cekik nak lempang apa semua tu. Lepas tu dia turun, dia kata aku bawa aku menangis. Pasal apa ni Tajidin? Tahu pula dia kata, aku dapat appointment dengan Anwar Ibrahim. Dia kata, pukul 11 pagi. Aku pergi jumpa dia pukul 10.45. Tunggu. Datang satu Cina boleh masuk, begitu Azmin bagi masuk. Kau payah salah. Dahsyat. Aku ni dah jadi pukul 9. Dah berwatak. Itulah watak Azmin Ali. Yang mana boleh mendatangkan... Patut dia jadi pengkhianat. Memang watak ni memang dia bela daripada awal. I cannot say. Tapi masalahnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, dia lebih kurang macam Zaid Hamidi. Bersangka baik. Allah. Inilah masalahnya. Kerana itu apabila Datuk Seri ni apa, siapa nama ini? Ahli Parlimen macam mana? Anwar Tahir. Abdullah Tahir. Tahir. Saya berjumpa dengan Abdullah Tahir. Masa itu dia tak ada jadi ahli Parlimen lagi. Saya cakap, lah, apa salah nak tinggalkan keadilan ni? Dia kata, Kamal, mana kita nak cakap? Masa itu doktor ni parti sosialis ni. Nasir. Bukan. Jaya. No, the earliest part. Yang sepatutnya jadi timbalan presiden. Oh ni apa nama Sanusi. So masa itu Azmin sudah nak tanding timbalan presiden. So dia beritahu, sebab tu saya heran ahli Parlimen Temerloh boleh terima Azmin sekarang. Dulu dia kata, Kamal, macam mana dah? Dia kata, you just imagine. Presiden keadilan is Anwar Ibrahim. Timbalan presiden Azmin Ali. Anything happen to the country, kalau lah Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, takkan dia nak tengok Azmin Ali jadi Perdana Menteri. Di situ dia dah meragui dah. Tapi sekarang dia bersekongkol lah. Begitu juga saya jumpa dengan Izam Mano. Zam, awak ya, you keluar sangat daripada Anwar Ibrahim. Dia kata, you just imagine lah, brother. Dia kata, kita tak boleh usik tegup Azmin. Anwar pingkah bangun. Dia kata, so pertahankan Azmin. Ya. So jadi ini masalah tu Anwar Ibrahim. Kalau dia dah sokong satu orang itulah.
Saya melihatlah itu. Dia sampai ke tahap itu. Saya nak betulkan persepsi Datuk Please. Seri. Please. Datuk Seri ni, dia prinsip setia kawan, dia mempercayai itu dan menyerah pada Allah tu terlalu tinggi. Tinggi, tepat. Betul. Terlalu tinggi. Kalau dia dah percaya orang itu dengan seikhlasnya, sampai orang tu khianat, baru dia akan Akhirnya dia kena dengan Azmin. Jadi saya nampak bahawa kemuliaan hati Datuk Seri ni diserlahkan dalam dasar ketika dia menjadi timbalan Perdana Menteri. Betul. Sehingga anak Perdana Menteri pun dia tidak layan. Tak. Kabinet